Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok race yang sangat mencabar, tapi dekat Malaysia kita tak kisah sangat, iaitu race 24 hour Le Mans. Saya nak tanya ni, kereta korang lah kan, paling lama jalan non-stop, berapa lama korang rasa dia boleh tahan? Kalau rasa-rasa boleh tahan, agaknya kalau sepanjang 24 jam tu sentiasa full throttle, maksimum RPM, agaknya kereta kita boleh tahan ke tidak? Jadi inilah yang diorang buat dekat racing Le Mans ni. Kereta racing tu dia race selama 24 jam, maknanya tak kira siang, malam, diorang akan sentiasa push untuk menang. Padahal tak ada live dekat Malaysia ni. Takkan nak live 24 jam dekat TV, betul tak? Jom kita tengok apa yang best sangat Le Mans ni dan kenapa race ni sangat penting untuk manufacturer sampai keluar cerita Ford versus Ferrari tu. Okay, first sekali, nama Le Mans ni sebenarnya nama tempat tu. Le Mans ni adalah satu bandar dekat France dan sebenarnya race Le Mans ni disebabkan dia 24 jam, satu masa yang sangat panjang. Race ni adalah lebih kepada endurance berbanding dengan all out top speed. Jadi dalam tempoh 24 jam ni, kereta mana yang dapat jalan paling jauh, dia akan menang. Dan rekod sekarang ni adalah 5,410 km. Boleh naik turun semenanjung ni 8 kali dalam 24 jam. Jauh kan? Larat tak kalau korang bawa? Dan lagi satu, bukanlah nak kata dalam 24 jam ni seorang driver je drive. Pengsanlah dia nanti. Diorang akan tukar-tukar driver ni bergantung pada keadaan. Ada yang diorang tukar 4 jam sekali, dan kalau driver tu tahan, lagi lama lah diorang akan drive. Driver yang tengah rehat pula, biasanya diorang akan cuba untuk tidur lah masa dia tak drive tu. Sebab race ni dia berpanjangan dari siang ke malam, lepas tu siang balik. Jadi driver memang kena cukup rehat. Kalau tak cukup rehat, diorang akan mudah hilang fokus masa tengah race tu. Track Le Mans ni sendiri adalah sepanjang 13.6 km, yang mana dia lebih panjang dari track biasa lah. Contohnya kalau track Sepang kita tu baru 5.5 km saja. Dan track Le Mans ni, nama official dia kalau korang nak tahu sebenarnya adalah Circuit de la Sarthe. Kalau salah sebut, minta maaf. Dulu saya ingatkan Lita ni nama dia Lita Le Mans. Rupanya bukan. Race tu saja dipanggil 24 hour Le Mans. Tapi kalau ikutkan, bukan semua part track ni adalah Lita yang sebenar. Maknanya Lita dia adalah combination antara track yang sebenar dengan public roads. Jadi boleh kata street circuit jugalah. Dan jalan ni of course diorang akan tutup pada public waktu racing tu. Kemudian diorang bina sikit macam penyambung untuk sambungkan street circuit ni dengan track yang betul. Jadi dekat part yang public roads tu memang track dia bumpy sikit lah. Dan benda ni yang menambah lagi kepada cabaran driver-driver dekat sana waktu tengah racing. Mungkin benda yang paling menarik sekali dekat track ni adalah dia punya straight dia, iaitu Mulsanne Straight. Kalau anda pernah tengok cerita Ford versus Ferrari, diorang ada sebut pasal Mulsanne Straight ni, di mana dekat sinilah kereta tu akan dapat capai maksimum top speed dia. Kalau dulu Mulsanne Straight ni panjang dia 6 km tau. Korang bayangkan full throttle max RPM sepanjang 6 km. Memang boleh dapat top speed tu. Itu yang pada tahun 88 ada satu kereta ni dia dapat capai top speed sampai 405 km sejam. Memang gila. Lagi laju dari kereta F1 sekarang ni. Padahal ni teknologi 30 tahun dulu. Tapi sebelum tu, kalau korang belum sign up untuk terima nota ahad saya, link untuk sign up ada dekat bawah. Dalam nota ahad ni saya akan sertakan info-info yang best dalam dunia kereta terus ke dalam email anda setiap minggu. Free of charge saja. Link dekat bawah. Okey, jom sambung. Jadi sebab straight ni panjang sangat, pada tahun 1990 FIA decide yang dia tak akan approve lagi track yang ada straight yang lebih panjang dari 2 km. Mungkinlah sebab bahaya sangat dan tak ada faedah pun kalau jalan straight panjang sangat ni. Jadi apa dia orang buat adalah dia tambahkan 2 chicane dekat Mulsanne Straight ni. Bila dah tambah chicane tu, top speed pun akan kurang kepada 330 km sejam. Lajulah juga. Bukan nak kata slow kan. Cuma dah tak boleh capai lah 400 km sejam tu sebab track tak cukup panjang. Dan sebenarnya bukanlah nak kata semua kereta yang bertanding dekat 24 hour Le Mans ni boleh pergi selaju ni, sebab dia ada banyak kategori juga. Jumlah kereta yang bertanding pula biasanya dalam 60 buah kereta. Jadi logik lah kalau ada banyak kategori. Kalau semua 60 kereta ni kategori yang sama, nanti huru-hara pula kalau semua sama laju, betul tak? Jadi pendek kata, tak semua kereta yang join Le Mans ni sama laju. Antara kategori yang ada adalah Production Based Grand Tourer atau dipanggil kereta GT. Dalam GT class ni pun ada beberapa
beberapa kategori juga. Contoh brand kereta Grand Tourer yang masuk Le Mans ni adalah Aston Martin, contohnya V8 Vantage. Lepas tu BMW, contohnya Z4 GTE dengan M3 GT2. Ada juga Ferrari macam 458, Italia GTC. Ada Ford, Lamborghini Gallardo, Lotus Evora, Porsche dan macam-macam lagi kereta yang lain. Yang penting enjin kereta tu kalau naturally aspirated mesti 5.5 liter, dan kalau turbocharge atau supercharge saiz enjin dia mesti 4 liter. Jadi kalau korang perasan, kereta dalam kategori GT ni boleh kata kereta supercar lah kalau dekat atas jalan biasa. Tapi sebenarnya dalam race Le Mans ni ada lagi kategori yang lagi atas dari GT ni. In fact, kalau kita tengok Le Mans ni, rasa macam Ferrari tu dia slow je bila kena potong dengan kereta kategori yang lagi atas ni. Dan kategori ni dinamakan sebagai Le Mans Prototype ataupun LMP. LMP ni pula ada dua kategori, iaitu LMP1 dengan LMP2. Kiranya LMP1 dengan LMP2 ni kategori yang paling top lah. Dialah yang paling laju sekali. Cuma LMP2 ni dia bawah sikit dari LMP1. Dan LMP2 ni juga dia terikat pada regulation yang mana enjin mesti guna enjin standard 4.2 liter. Jadi dia agak limited jugalah. Macam race F1, dia ada specific rules dia, enjin apa boleh pakai, saiz apa, berapa power output, semua tu dikawal di bawah regulation yang ada. Tapi untuk kategori yang paling top pula, iaitu LMP1, memang tak ada restriction langsung. Buatlah macam mana pun, asalkan dapat pusing satu track tu paling laju selama 24 jam. Jadi kereta LMP1 ni memang gila lah, dan dia lebih laju lagi dari F1 dekat straight line. Kalau corner tu F1 lagi laju lah. Jadi compare dengan kategori lain, LMP1 ni power dia lagi banyak, body lagi ringan, aero lagi mantap. Lepas tu nak guna hybrid pun boleh. Jadi LMP1 ni memang king lah dekat Le Mans tu. Itu yang bila LMP1 ni potong Ferrari, rasa macam slow je Ferrari tu. Sebenarnya mana ada Ferrari yang slow kan? Kereta LMP1 ni yang laju sangat. Jadi kalau dekat jalan biasa, LMP1 ni lah yang kita panggil sebagai hypercar. Cuma hypercar ni kita tak boleh beli. Dia memang dibuat khusus untuk race Le Mans ni. Dekat race lain pun diorang tak guna kereta ni. Dan antara tim yang hantar hypercar diorang ni masuk Le Mans, contohnya tim Toyota Gazoo Racing. Toyota Gazoo ni sekarang ni dia dominate lah kategori ni. Kalau dulu ada tim macam Audi dengan Porsche, tapi lepas tu diorang dah tarik diri. Mungkin belanja terlalu banyak, tak setimpal dengan income yang diorang generate. Sebab korang kena ingat, brand kereta yang masuk race ni, matlamat utama dia adalah untuk jual lagi banyak kereta diorang. Contoh kalau kita pun lah, bila kita tahu satu-satu brand tu dia champion, mesti kita teringin nak pakai kereta brand tu, betul tak? Dan tim yang dapat join kategori LMP1 ni pun tak banyak. Kadang-kadang setahun 2-3 tim saja. Satu tim mungkin hantar 3 kereta. Itu je. Sebab nak buat kereta LMP1 ni memang makan belanja yang sangat banyak. Tapi kan, kalau korang subscribe, tak kena belanja apa-apa pun. Dan jangan lupa sign up Nota Ahad Hasbullah Syarah. Jemput tonton banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.